Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita sambung kita punya pembelajaran dalam bab 8 graf fungsi. Okey, subtopiknya adalah membina jadual nilai. Jadi untuk hari ini kita akan fokus untuk membina jadual nilai sebelum kita belajar melukis graf. Okey. Jadi untuk hari ini objektif kita adalah murid dapat membina jadual nilai bagi fungsi linear dan bukan linear. Okey. Jadi kita terus tengok kepada contoh. Okey, untuk contoh, kat sini kita ada contoh. Bina satu jadual nilai bagi fungsi y sama dengan 5 tolak x bagi nilai x sama dengan negatif 2, negatif 1, kosong dengan 1. Jadi, nama penjadual nilai mesti kita ada jadual. Okey, di sini ada jadual dan mesti di sini kita simpan dia sebagai x dan bawah ini adalah y. X ini kita simpan, kita letak semua nilai X. Okey, itu sini ada bagi negatif 2, negatif 1, kosong, 1. Jadi kita letaklah negatif 2, negatif 1, kosong, 1. Kemudian kita kena kira nilai Y. Okey, macam mana kira nilai Y ini? Dia bagi Y sama dengan 5 tolak X. Jadi yang pertama sekali, kita kena kira X sama dengan negatif 2. Okey, kita ada X sama dengan negatif 2. Jadi Y sama dengan 5 tolak X. Jadi masukkan nilai X negatif 2. Jadi di sini kita dapat 5 tolak dengan negatif 2. Sebab nilai X ini adalah negatif 2. Jadi 5 tolak dengan negatif 2, kita dapat 5 tambah 2, kita dapat 7. Jadi di sini nilai Y dia adalah 7. Kemudian kita kena kira untuk petak yang kedua, iaitu X sama dengan negatif 1. Ulang balik proses yang sama, iaitu Y sama dengan 5 tolak X, di mana 5 tolak dengan negatif 1. Kita dapat 5 tolak negatif 1, kita akan dapat 5 tambah 1. Jadi jawapan dia adalah 6. Simpan terus dalam jadual. Okey, kemudian yang ketiga kita ada sifar. X sama dengan sifar. Kita ada fungsi kita adalah 5y tolak x. Jadi 5 tolak dengan sifar, kita dapat 5. Dan akhir sekali kita ada 1. Jadi apabila x sama dengan 1, y sama dengan 5 tolak 1, kita dapat 4. Okey, jadi kita dapatlah kita punya jadual nilai yang lengkap. Macam ini kita nilai x adalah 4 nilai x. Jadi nampak mudah. Tapi kadang-kadang kita ada banyak sangat. Okey, jadi kena kira satu-satu. Dan sebenarnya kita ada cara laja menggunakan kalkulator. Lepas ni cikgu tunjukkan. Okey, kita pergi pula pada contoh yang kedua. Okey, contoh kedua kita ada bina jadual nilai bagi fungsi y sama dengan 3x tolak 3x kuasa 3 tolak 6 dengan menggunakan nilai negatif 2x 4. Okey, kalau dia bagi bentuk macam ni, kalau tadi dia nyatakan negatif 1, sifar, 1, 2. Kan? Jadi kamu tinggal masuk. Tapi sekarang dia bagi dalam bentuk julat. Okey, kamu kena ingat. Okey, bila dia ada bentuk begini, ada tanda ini bawah, ini masuk nilai ini, negatif 2 dan nilai 4 ini termasuk. Jadi untuk jadual nilai, kita simpan sini adalah X, sini adalah Y. Jadi disebabkan negatif 2 ini ada tanda bawah ini, jadi nilai negatif 2 ini termasuk. Jadi belakangnya seterusnya apa? Negatif 2, negatif 1, sifar, 1, 2, 3, sehingga 4. Ingat ya, 4 ini termasuk sebab ada baris di bawah. Kalau contoh negatif 2, dia tanda begini X, begini 4, tidak ada tanda baris di bawah, ini maksudnya negatif 2 tidak termasuk. Bila tidak termasuk, nilai X kita adalah negatif 1, sifar, 1, 2, 3. Okey, ingat? Kamu kena perhatikan betul-betul tanda yang ada di sini. Sama ada baris ataupun tidak. Kalau ada baris, nombor yang di depan itu atau di belakang itu termasuk sekali. Sekiranya tidak ada baris, nombor itu tidak termasuk. Okey, kita dah simpan dah. Kita dah letak nilai dia negatif 2, negatif 1, sifar, 1, 2, 3, 4. Dekat sini kita ada 7 nilai. Dan kita
mengira menggunakan fungsi y sama dengan 3x kuasa 3 tolak 6. Jadi, kita kena kira satu-satu lah untuk x sama dengan negatif 2. Fungsi kita ada adalah y sama dengan 3x kuasa 3 tolak 6. Jadi, kita masukkan saja nilai 3, x kita adalah negatif 2 kuasa 3 tolak 6. Jadi, ini kita kira akan dapat kita akan dapat 6, betul ke? Okey, 3 darab negatif 2 kuasa 2 tolak 6. Kita akan dapat 6. Okey, negatif 2 kuasa 3 kita akan dapat 4. Negatif 2 kuasa 3 kita akan dapat negatif 8. Itu di sini 3 negatif 8 tolak 6. Kan hati-hati lah. Kita kira dulu yang kuasa 3 ini. Okey, kita dapat 3 negatif 8. Jadi di sini 3 negatif 8 adalah negatif 24 tolak 6. Negatif 24 tolak 6 negatif 30. Okey, untuk dan kita kira untuk seterusnya, kita akan masukkan 3x kuasa 3 tolak 6. Jadi kita masukkan yang lebih cepat, nilai lebih mudah selepas dan sama lebih dengan tepat. itu yang kita nak kira. Cara menggunakan 3x kereta kuasa adalah 3 seperti tolak 6. yang di sebelah. Okey, di sebelah ni kita ada kereta. Jadi cikgu akan tunjuk X. macam Kita mana cari nak di sini huruf gunakan X. Mana huruf X ini? Okey, dekat dengan penutup tutup kurungan itu dia ada alpha X. Kemudian kuasa 3 ini iaitu shift X kuasa 2 ni. Okey, kita dapat 3X kuasa 3. Kita nak tolak dengan 6. Okey, kemudian apa yang perlu kita buat ialah kita tekan CALC ini. Okey, kita tekan CALC. Dia akan tanyakan nilai kita, nilai X. Kita tanya X sama dengan. Jadi dekat sini kita masukkanlah nilai X yang kita nak cari. Okey, jadi contoh soalan ini kita nak X kita adalah sama dengan negatif 2. Jadi kita masukkanlah negatif 2, kemudian tekan sama dengan. Kita akan dapat negatif 30. Terus ambil jawapan ni, masuk je dalam jadual. Kemudian kita nak kira lagi untuk negatif 1. Tak perlu tekan on, tekan je CALC ni, calc ni, iaitu calculate. Okey, kita masukkan negatif 1. Okey, tekan sama dengan negatif 9. Jadi ambil je jawapan ni negatif 9, masuk dalam jadual. Mudahkan. Okey, begitu juga seterusnya. Kemudian kita ada sifar. Jadi tekan calc ni, kemudian tekan sifar sama dengan dapat negatif 6. Dan seterusnya kita nak kira untuk nilai X sama dengan 1. Tekan 1. Sama dengan dapat negatif 3. Kemudian untuk 2 calc ni 2 tekan sama dengan kita dapat 18. Kemudian kita nak kira untuk 3 tekan calc ni dan tekan X 3. Kita dapat 75. Dan akhir sekali kita nak kira untuk X 4 itu tekan calc ni, kemudian tekan 4 sama dengan dapat 180. Jadi mudahkan, kita masukkan saja nilai dalam kalkulator. Jadi tak perlu kita kira satu-satu. Jadi ini akan dapat mengurangkan kesilapan kamu mengira. Okey, ini cara mudah untuk menggunakan kalkulator. Ni kemudian tekan 4 sama dengan dapat 180. Jadi mudahkan, kita masukkan saja nilai dalam kalkulator. Jadi tak perlu kita kira satu-satu. Jadi ini akan dapat mengurangkan kesilapan kamu mengira. Okey, ini cara mudah untuk menggunakan kalkulator.